top 5 hadis yang palsu ataupun lemah yang popular dalam masyarakat kita tentang Ramadan. Dr. Zaimi. Kita mulakan dengan tempat kelima dulu, Doktor. Okey, tempat kelima Tempat kelima adalah yang biasa kita dengar, iaitu, sekejap, saya ada tulis tadi. Oh, dahsyat dah, masya-Allah. Alhamdulillah. Kita buat homework. Baik. Tempat yang kelima adalah naumu as-saim ibadah wa sumtuhu tasbih. Tidur orang yang berpuasa itu adalah ibadah dan diamnya adalah dikira sebagai tasbih. Weh, serius? Itu famous masyarakat kita, Doktor? Hadis tu dhaif. Seriously? Hadis tu dhaif. Dhaif yang betul-betul dhaif ke dhaif biasa-biasa? Dia ada banyak jalur, tapi ada yang dhaif berat, ada yang dhaif ringan. Tapi dia dhaif lah. Dhaif. Masya-Allah. Maknanya dia, so itu yang mendhaifkan riwayat ni dalam Syu'abul Iman. So tempat kelima yang dok kata tidur dan dok diam itu adalah zikir, lemah. Ya, lemah. Okey. Tempat keempat. Nanti semua orang tidur je lah, tak baca Quran. Buat apa? Tidur pun ibadat. Kelas dah lah bercanggah dengan apa man qama Ramadan kan? Iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia bercanggah kan? Dia bercanggah. Okey, tempat keempat, Doktor. Tempat keempat adalah riwayat yang menyebutkan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sesiapa yang gembira dengan kehadiran Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya ke atas api neraka. Itu lemah ke palsu? Yang tu tidak ada asal. Lagi dahsyat. Tak ada pun hadis. Dalam kitab-kitab hadis, kita tak jumpa. Tak jumpa. Wow. Tapi hadis ni banyak dibaca dalam apa? Dalam tazkirah-tazkirah Ramadan. Selalu dibaca. Siapa yang gembira kerana datangnya Ramadan, maka jasad dia diharamkan daripada api neraka. Kan biasanya orang kita, bukan kata orang kita saja, mana-mana orang Islam pun bila masuk aja Ramadan dia gembira kan, sebab bulan Ramadan ni adalah pesta untuk kita beribadat, adanya tarawih, adanya puasa, so suasana kekeluargaan pun kuat, sahur sama-sama, buka sama-sama. Jadi ada juga yang baca hadis ni, sesiapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan maka haram neraka, kata dia. Gembira kepada Ramadan ni kita tak boleh kata terus haram neraka terus, sebab ada juga orang gembira datangnya Ramadan sebab adanya bazar, bukannya adanya ibadat. Tahun ni tak pernah gembira. Tahun ni bazar tak ada. Tak gembira. Tak tahulah bazar kalau kat Sarawak dah tak ada kan? Tak ada dah. Kelantan dah ada lah. Tak ada kan? Jadi kalau dia still gembira, kononnya dengan kehadiran Ramadan tu menyebabkan haram neraka ke atas jasad dia. Yang ni kita panggil hadis ni, pertama tak ada asal lah, yang kedua dia ada unsur mujazafah, unsur keterlaluan. Hanya sekadar gembira je terus haram neraka. Sedangkan neraka tu nak dihindarkan diri daripada neraka ni mesti beramal, mesti beribadat, mesti bertaubat dan istighfar. Sedap lagi tu, gembira je. Gembira je kan, tak boleh. So hadis tu memang tidak ada asal. Okey, itu tempat keempat. Tempat ketiga, kita pernah dengar hadis yang menyatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dan tu Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban adalah bulan aku dan Ramadan adalah bulan umatku kan. Sebenarnya hadis ini juga adalah hadis yang dhaif kerana sanad dia terputus, mursal. Dan anda pernah baca ada yang kata palsu hadis ni? Ada riwayat yang palsu. Dia satu hadis ni kadang-kadang dia ada banyak riwayat. Ya, betul. Dia ada banyak riwayat. So, lemah dan palsu. Lemah lah, maksudnya hadis ni dhaif. Kerana dari sudut maknanya pun kita agak macam pelik lah sikit, sebab takkanlah Ramadan ni bulan untuk umat saja kan. Sedangkan Nabi juga suka dengan Ramadan ni. So Nabi juga beribadat bahkan lebih dahsyat daripada kita lagi. Sebab Aisyah sendiri sebut dalam hadis Nabi, kan orang tanya Aisyah tentang solat Nabi di bulan Ramadan, solat malam Nabi di bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Nabi kata, Aisyah kata Nabi tidak pernah solat lebih pada 11 rakaat. La tas'al an husnihinna wa tulihin. Kamu jangan tanya tentang panjangnya solat Nabi dan macam mana bagusnya solat Nabi tu. Saya tanya memang banyak. Memang lama, sebab tu 11 rakaat Nabi tak macam 20 rakaat kita.
Oh, ya Allah. Okey, 20 rakaat kita wadduha inna anzalna je. Kan. Nak pula sekarang suami kena jadi imam kali ni. Itulah kan. Saya pun tengah penat juga ni kan. Nak kena hafal surah-surah ni kan. Sudah 30 hari ni doktor. Okey, itu tempat ketiga iaitu yang dok kata Rajab, Syaban, Ramadan. Okey, tempat kedua doktor. Tempat kedua, yang ni pun glamour juga. Iaitu hadis yang selalu juga disebut dalam kuliah-kuliah tazkirah Ramadan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Hadis ni adalah riwayat Ibnu Khuzaimah daripada jalur Salman Al-Farisi. Tetapi riwayat ni adalah hadis yang mungkar seperti mana yang disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi kerana dua sebab. Yang pertama, sekadar kajian saya lah. Dia ada dua jalur. Jalur pertama, jalur Abu Hurairah. Jalur kedua adalah jalur Salman. Jalur Abu Hurairah, riwayat dia terlalu daif. Perawi dia ada perawi yang matruk dalam tu tak boleh pakai. Yang paling kuat adalah riwayat Salman. Riwayat Salman ni, dia datang daripada jalur Ali bin Zaid bin Juda'an. Yang mana dia ni, Ali bin Zaid ni dah daif. Lepas tu dia pula meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib. Yang mana Sa'id Musayyib meriwayatkan daripada Salman. Jalur ni jalur yang pelik kerana Sa'id bin Musayyib jarang sangat meriwayatkan daripada Salman. Okey, itu dari sudut sanad lah. Dari sudut matan pula, bila hadis membahagikan Ramadan kepada 3 bahagian, yang mana awaluhu rahmah, awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, tengahnya adalah pengampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan yang akhir adalah pembebasan daripada api neraka. Hadis ni pun pelik kerana ia menyanggahi hadis-hadis yang sahih, yang mana dalam hadis sahih menyebutkan yang mana Nabi SAW bersabda Allah Ta'ala ni akan membebaskan manusia pada setiap malam di bulan Ramadan. Wa dzalika fi kulli lailah. Maksudnya bagi setiap Allah malam. Utaqa minan nar. Bagi Allah ni ada orang-orang yang akan dibebaskan setiap malam akan berlaku daripada bulan Ramadan. Dan dalam hadis Nabi menyebutkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin kan. Bila datang bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga, akan ditutup pintu neraka dan akan dibelenggu syaitan. Maka ini memberikan isyarat bahawasanya keseluruhan Ramadan adalah rahmat, keseluruhan Ramadan adalah pengampunan, keseluruhan Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Dia tak ada satu juzuk tu tak ada. Hari-hari rahmat, hari-hari bebas api neraka, hari-hari maghfirah. Ya. Oh, itu nombor 2 doktor. Ya. Okey, jadi hadis nombor 1 yang paling hadis yang kedua tu dia jadi polemik besar. Oh, okey. Polemik besar lah sebab gaduh. Ini boleh gaduh ni kan. Tapi dia orang kata pandai-pandai je orang ni kata tak sahih, mungkar apa semua. Ibnu Khuzaimah riwayat dalam sahih dia kot. Tapi Ibnu Khuzaimah ni kita kena tahu dia punya metodologi. Metodologi Ibnu Khuzaimah, dia memang nak himpunkan hadis sahih, tapi kalau ada hadis-hadis yang tak sahih, dia akan bawakan kalau ia berkaitan dengan bab yang dia letakkan, tapi dia akan beri isyarat. Contohnya macam ada hadis Ibnu Khuzaimah riwayat, dia kata wa fil qalb min hadzal hadis syai'. Dalam jiwa aku pada hadis ni ada sesuatu yang tak kena. Masa Ibnu Khuzaimah bawa hadis yang Ramadan ni pertengahan permulaannya adalah rahmat, tengahnya adalah pengampunan, akhirnya pembebasan daripada neraka, dia kata in sahal khabar. Dia letak kat situ dekat tajuk tu sebelum dia bawa hadis tu, dia kata in sahal khabar, jika khabar ini sahih. Jika khabar ini sahih. Maksud dia waktu dia letakkan tu awal-awal lagi dia ada something pada diri dia, dia rasa macam hadis ni macam ada something, tapi aku letakkan juga dengan sanad penuh, jika hadis ni sahih, okey pakailah. Kalau hadis ni tak sahih, okey lah kan. Maksudnya dia buat kerja lain macam. Maksudnya itu di antara metodologi. Sebab tu ada orang kaji satu tesis PhD yang mengkaji tentang metodologi Ibnu Khuzaimah ni, dia kata itu di antara metodologi Ibnu Khuzaimah dalam nak menyatakan penyakit bagi hadis. Dia akan sebut beberapa perkataan, antaranya jika khabar ini sahih, dalam jiwaku ada masalah pada hadis ini. So itu di antara cara-cara dia mentaklilkan hadis, menyatakan penyakit bagi sesebuah hadis. Ya, okey. Itu tempat kedua yang duk famous tentang awalnya rahmat, tengahnya maghfirah, akhirnya dijauh daripada api neraka.
Nombor 1, hadis tentang Ramadan palsu ataupun lemah yang popular dalam masyarakat kita, Dr. Razaimi. Silakan. Okey. Yang paling glamour dalam masyarakat kita tentang hadis berkaitan dengan Ramadan ni adalah hadis kelebihan tarawih ikut malam. Malam ni solat dapat apa, esok solat dapat apa. Yang ni masa kita kecil-kecil dulu memang akan dibaca oleh imam-imam masjid sebelum solat tarawih. Ya, dia akan baca. Dan saya ada satu pengalaman waktu saya buat master dekat UIA. Waktu tu saya baru pindah ke Kuala Lumpur, duduk di Gombak masa tu. So saya bila Ramadan je, hari pertama bulan Ramadan tu saya pergilah ke surau tu untuk sembahyang tarawih. Jadi pengurusi masjid tu dia baca. Dia kata ni malam ni kita tuan-tuan kita solat kita dapat pahala sekian-sekian kan. So masa tu saya adalah ustaz jemputan untuk bagi tazkirah kat situ. Okey. Itulah kali pertama, sebab itu saya ganti orang. Orang tak kenal lagi Rora masa tu. Orang tak kenal lagi. Sebab saya baru pindah ke Kuala Lumpur. Masa tu sihat sikit kan? Masa tu memang tengah orang kata apa sadar lah pada. Dan saya pernah tengok sendiri ada orang bila imam tu baca tentang kelebihan tarawih malam tu, disebabkan kelebihan tu tak apa nak berjeliga, dia balik. Dia balik. Dan dia kata, esok sedap sikit. Oh, parah. Lepas tu, bila dia baca, saya bagi tazkirah. Bila saya bagi tazkirah, saya terus tegur. Saya kata, hadis ni palsu. Hadis ni tidak ada disebutkan dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Saya menjangkakan bila saya tegur tu, orang akan kecil hati lah. Tapi, pengurusi yang menerima teguran saya tu, sampai sekarang menjadi follower kepada kuliah saya. Sampai sekarang. Saya masa tu buat master UIA, saya cuti belajar di Jordan masih lagi masih kontak. Sampai sekarang dia masih lagi follow saya punya kuliah di Madrasah Tarbiyah Gombak. Allahu Akbar. Maksudnya ada orang yang memang mengambil teguran kita tu sebagai medan untuk berubah. Ada juga. Ada orang dia kecil hati kan. Ada orang dia terima. Di antara tanda kepalsuan hadis tu yang pertama adalah hadis tu tak disebut dalam mana-mana kitab hadis yang bersanad. Okey. Seperti mana yang disebut oleh Syuuti, mana-mana hadis di zaman kemudian yang tidak ada dalam mana-mana hadis bersanad, itu petanda palsu. Itu pertama. Yang kedua, hadis ni mengandungi petanda hadis palsu yang jelas. Seperti mana kata Al-Burhan An-Naji, dia kata mana-mana hadis yang menjanjikan apa-apa ibadat, pahala ibadat sama dengan pahala seorang Nabi, itu tanda palsu. Maksudnya kalau kita buat ibadat ni, kita dapat pahala seorang Nabi. Itu tanda palsu, clear palsu. Ni Burhan An-Naji sebut. So saya bagi contoh hadis ni bila dia kata solat malam ni dapat apa, solat malam ni dapat apa, dia sebut pada malam ke-8 sesiapa yang solat tarawih pada malam ke-8 dapat pahala seperti pahala Nabi Allah Ibrahim. Pada malam ke-9 siapa yang solat dapat seperti pahala Nabi Muhammad. Pada malam ke-17 sama seperti pahala sekalian para nabi. Kena hak malah, dia pergi hak pahala segala nabi. Itu kalau dia solat tahun tu. Kalau dia solat tahun lepas, maksudnya 2 kali sekalian para nabi, tak ada nabi boleh lawan dia. dia tapau habis. Dia tapau habis. So, kalau kita percaya kata hadis ni hadis betul, kita dah menghina nabi. Takkanlah kita boleh lawan pahala nabi. Bila kata solat malam 17 dapat pahala seperti sekalian para nabi, kita campur pahala Nabi Adam, pahala Nabi Ibrahim, pahala Nabi Nuh, pahala Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad pun kalah dengan kita.